kasih, Tanya, betul. Soalan tambahan saya mengambil apa jawapan Menteri tadi, jangan selesa dengan angka yang ada. Saya juga mengingatkan kepada semua kita, jangan selesa dengan jawapan Menteri. Sebab kita melihat, walaupun pelbagai realiti yang disebut oleh kerajaan hari ini, kita melihat realiti di bawah, rakyat berdepan dengan kos hidup yang tinggi, harga getah yang semakin rendah, keadaan kehidupan yang semakin membebankan rakyat. Begitu juga lepasan universiti yang tanggungan hutang pelajaran yang begitu tinggi melalui PTPTN, pengangguran yang tinggi di kalangan siswa. Jadi macam manakah agenda transformasi menyelesaikan kemelut masalah golongan pekebun kecil yang miskin, nelayan miskin, buruh yang miskin, yang buruh di sana yang miskin, yang berdepan dengan tekanan harga barang yang semakin mahal lagi ini. Minta penjelasan. Terima kasih Muhammad atas galakan yang diberikan. Kita sentiasa mengambil cabaran itu sebagai satu peluang, seperti yang saya nyatakan tadi. Kita harap semua dapat bantu dalam usaha untuk memberi penjelasan yang sebenar. Kadang-kadang di bawah berlaku juga suasana di mana rakyat terkeliru. Ini hakikat yang berlaku. Ada banyak perkara, saya tak mau sebutkan satu persatu, tetapi ada banyak perkara yang baik yang dilaksanakan oleh kerajaan tetapi dikelirukan oleh mana-mana pihak. Saya tak nak tujukan kepada sesiapa. Yang ini tidak akan membantu. Kita tidak boleh berpolitik sepanjang masa. Pilihan raya dah lepas, kita dah bagi seluruh perancangan kita secara telus dan terbuka, dibentangkan secara langsung. Saya rasa kalau boleh disebut, satu-satunya negara kerajaan membentangkan perancangan untuk dijayakan oleh semua, tidak kira pemimpin tetapi juga rakyat. Dan kalau ada masih kata-kata sanksi ini, kita kena rujuk kepada pihak ketiga yang memberi penghormatan, pengiktirafan kepada apa yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Sebab itu tentang soal kos sara hidup yang sering ditimbulkan, kerajaan Barisan Nasional bukan hanya cuba memberikan sebanyak mungkin subsidi kepada mereka yang memerlukan secara bukan lagi berpukal tapi secara bersasar. Malahan kita juga melihat tentang kualiti hidup. Kita tidak boleh melihat hanya kos sara hidup, kita juga perlu melihat kepada kualiti hidup. Sebab itu dalam apa yang kita rangka ini, dia merangkumi tentang usaha untuk kita membebaskan rakyat daripada kemiskinan, dan kita juga akan meningkatkan kualiti kehidupan rakyat Malaysia yang pada saya, kalau dibandingkan dengan zaman-zaman terdahulu, kita sedang berada dalam keadaan kualiti hidup yang lebih selesa. Mungkin tidak paling baik, tetapi jauh lebih baik daripada zaman terdahulu. Terima kasih, Yang Berhormat.